Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala badri tamam wa misbahi dhalam wa miftahi daris salam wa syamsi dinil islam Muhammadin alaihi salatu wassalam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna ya rabbana idza syi'ta sahla. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nas'alullaha ta'ala an yarzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal 'amal. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muslimin muslimat rahimakumullah, tuan-tuan, puan-puan, haji-haji, hajah-hajah, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Kaifa halukum? Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, barakallahu fikum. Baik, insya-Allah taala saya sebagai pengganti pada malam ini, saya memperkenalkan diri sedikit, memandangkan ini kali pertama saya berkuliah di sini. Nama saya Muhammad Akram bin Ja'far. Saya berasal daripada Shah Alam, Seksyen 17 Shah Alam, dan kini menetap di Damansara. Tadi daripada Damansara silap jalan. Yang sampai lambat ni. Dan saya merupakan graduan UIA. Dan dalam masa yang sama saya juga mengaji di pondok-pondok, antaranya Pondok Patih yang terletak di Pengkalan Hulu, Perak. Kemudian Pondok Sik, pondok bagi almarhum Baba Haji Saleh bin Musa di Kedah. Dan yang paling lama saya mengaji adalah di Kota Damansara, satu pondok yang terletak di tengah bandar, iaitu Ma'had Turath Islam Baitus Sa'adah. Baik, selamat berkenalan. Okey, insya-Allah taala pada malam ini saya akan sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, berkenaan satu hadis yang mana syarahan makna tentang hadis ini penting untuk kita faham. Dan di akhir kuliah nanti saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian satu amalan yang mana barang siapa yang beramal dengan amalan ini, fadilatnya ialah insya-Allah dia akan masuk ke dalam syurga tanpa azab. Itu satu fadilat yang besar yang kita semua mahukan, masuk ke dalam syurga tanpa azab, yakni tidak dimasukkan ke dalam neraka sebelum masuk ke dalam syurga. Itu kita semua tak nak masuk ke dalam api neraka. Kita mahu masuk ke dalam syurga tanpa azab. Jadi di akhir kuliah nanti saya akan kongsikan apakah amalan itu untuk kita sama-sama amalkan, insya-Allah taala. Tapi kena stay sampai habis. Kena stay sampai habis. Kalau tak, terlepas apakah amalan itu. Okey, baik. Saya berpesan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, supaya kita ikhlaskan niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat pahala dengan menghadiri majlis ilmu pada malam ini lillahi taala. Okay, dengarkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqu wan naru haqqu adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda dalam satu hadis. Hadis ini tuan-tuan dan puan-puan, ia diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan status hadis ini ialah hadis yang sahih. Statusnya ialah hadis yang sahih. Sabda Nabi mafhumnya, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahawasanya tiada Tuhan selain daripada Allah, wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahawasanya Muhammad ialah hambanya dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahawasanya Isa ialah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Nabi Isa yang baginda ialah anak kepada siapa? Siapa ibu kepada Nabi Isa? Sayyidatuna Maryam. Nabi Isa yang baginda merupakan anak kepada Sayyidatuna Maryam. Allah telah mengutuskan malaikat untuk menyampaikan khabar gembira kepada Maryam bahawa beliau menghamilkan Isa alaihi salam. Itu maksud wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Wa ruhun minh, ruh Nabi Isa ialah ruh yang mulia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wal jannata haqqu wan nar haqqu, dan syurga itu benar, neraka itu benar. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah Taala akan masukkan dia, iaitu orang yang beriman, ke dalam syurga walaupun dia pernah melakukan dosa-dosa besar. Dengar baik-baik syarahan hadis ini. Pada permulaan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda memulakan dengan menyebut dua kalimah syahadah, iaitu la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Dua kalimah ini dipanggil sebagai dua kalimah syahadah. Biasanya bila kita mengucapkan dua kalimah syahadah, kita akan sebut di hadapannya asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dipanggil sebagai dua kalimah syahadah. Okey. Asyhadu itu ia bukanlah syarat untuk menyebut dua kalimah syahadah. Tak semestinya kita sebut asyhadu untuk sebut dua kalimah syahadah. Tapi menyebut asyhadu itu adalah lebih afdal, lebih baik. Apakah makna dua kalimah syahadah? Sebelum kita sebut apakah makna dua kalimah syahadah, dua kalimah syahadah ini tuan-tuan dan puan-puan, ia merupakan asal kepada agama Islam. Barang siapa yang beriman dengan dua kalimah syahadah, maka dia orang Islam. Orang Islam, orang yang beriman, ialah mereka yang beriman dengan makna dua kalimah syahadah. Yang beriman dengan makna la ilaha illallah dan beriman dengan makna Muhammadur Rasulullah. Itu mereka yang beriman. Dan orang kafir, macam mana orang kafir dia nak masuk ke agama Islam? Orang kafir, kalau dia nak masuk ke agama Islam, caranya adalah dengan dia mengucap dua kalimah syahadah, dan dalam masa yang sama
dia meyakini makna dua kalimah syahadah tersebut. Maka dengan cara itu dia sah menjadi orang Islam. Maka dua kalimah syahadah ini merupakan asas kepada agama Islam. Apakah makna di sebalik dua kalimah syahadah? Apa makna la ilaha illallah dan apa makna Muhammadur Rasulullah? Okey, makna kalimah syahadah yang pertama, makna la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah, iaitu tiada yang berhak disembah selain daripada Allah. Itu makna la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah selain daripada Allah. Tuan-tuan, dalam dunia ini, seperti mana yang kita boleh lihat, seperti mana yang kita tahu, bukan semua manusia dalam dunia ini yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada di luar sana orang-orang kafir yang mereka menjadikan sesuatu selain daripada Allah sebagai sembahan. Ada di antara orang kafir, mereka ini menyembah matahari, seperti golongan Majusi. Ada di antara mereka yang menyembah bulan, ada yang menyembah sungai, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah iblis, syaitan, dan ada juga yang menyembah berhala-berhala. Maka apa jua yang dijadikan sebagai sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan sembahan yang batil, tidak layak dijadikan sebagai sembahan. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang berhak disembah. Adapun selain itu tidak layak dijadikan sebagai sembahan. Itu makna la ilaha illallah. Sebahagian ulama menyebut makna la ilaha illallah, mereka kata, ini makna yang kedua. Mereka kata makna la ilaha illallah ialah la khaliqa illallah, iaitu tiada pencipta selain daripada Allah. Ada ulama yang menafsirkan makna la ilaha illallah sebagai tiada pencipta selain daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala, dia merupakan pencipta bagi sekalian alam. Dia merupakan pencipta bagi segala sesuatu. Sama ada sekecil-kecil makhluk yang kita boleh lihat dengan mata kasar kita, seperti apa tuan-tuan? Seperti zarrah. Tahu tak apa tu zarrah tuan-tuan? Pernah dengar tak kalimah zarrah? Pernah kan? Dalam surah Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dalam ayat itu ada kalimah zarrah. Tuan-tuan pernah tengok tak zarrah? Siapa sini pernah tengok zarrah? Saya percaya ramai di kalangan kita pernah tengok zarrah. Cumanya kita tak tahu namanya dalam bahasa Arab. Zarrah itu tuan-tuan, kalau kita tengok pada cahaya matahari yang masuk melalui tingkap ataupun cermin, kita tengok pada cahaya itu, kita akan nampak habuk-habuk yang berterbangan pada cahaya itu, betul? Itu dinamakan sebagai zarrah dalam bahasa Arab. Zarrah ialah makhluk yang paling kecil yang kita boleh lihat dengan mata kasar kita. Itu yang paling kecil sekali yang kita boleh lihat dengan mata kasar. Itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan makhluk yang lebih kecil daripada zarrah, yang kita tak boleh tengok dengan mata kasar kita, tak nampak dengan mata kasar kita, juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah kepada makhluk yang paling besar dari sudut saiz, iaitulah Al-Arsh, Arshur Rahman. Ia merupakan makhluk yang paling besar dari sudut saiz, juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan pernah dengar tak hadis tentang kebesaran Arsh? Pernah dengar tak? Warid dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Baginda bersabda mafhumnya, seluruh langit dan bumi jika dibandingkan dengan Al-Kursi dari sudut saiz, seluruh langit dan bumi itu umpama sebentuk cincin yang dilempar atas padang pasir yang luas. Itu seluruh langit dan bumi dibandingkan dengan Al-Kursi. Al-Kursi ni satu makhluk juga yang Allah ciptakan dan ia berada di bawah arash. Ia berada di bawah arash. Namanya Al-Kursi. Seperti mana yang yang warid dalam ayatul kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Itu Al-Kursi itu ia satu makhluk yang berada di bawah arash. Nabi kata seluruh langit dan bumi apabila dibandingkan dengan Al-Kursi yang berada di bawah arash, ibarat sebentuk cincin yang dilempar atas padang pasir yang luas. Boleh bayang tuan-tuan, macam mana sebentuk cincin yang kecil ni berada di tengah-tengah padang pasir yang luas. Betapa kecilnya saiz seluruh langit dan bumi apabila dibandingkan dengan Al-Kursi. Allahu Akbar. Sambungan hadis ini Nabi sebut, Al-Kursi dibandingkan dengan Al-Arash yang ia makhluk yang paling besar. Nabi kata Al-Kursi itu umpama sebentuk cincin yang dilempar atas padang pasir yang luas. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Boleh bayang tuan-tuan, kita ni manusia, kita berada di atas bumi. Bumi yang kita berpijak ini tuan-tuan adalah bumi yang pertama. Warid dalam nas syarak kita ada 7 bumi yang lain. Ada 7 bumi kesemuanya. Maksudnya di bawah bumi yang kita pijak ini, di bawah bumi yang pertama ini ada 6 lagi bumi yang lain. Bumi yang pertama yang manusia pijak ini pun bukankah ia sangat-sangat besar? Kalau kita sebut Selangor pun, Selangor sahajalah. Ada tak di antara kita yang pernah jejakkan kakinya di setiap tanah di atas Selangor ini? Ada tak? Tak ada. Saya percaya tak ada di antara kita yang pernah jejakkan kaki kita di semua tempat di atas bumi Selangor ini. Itu baru Selangor. Belum kita sebut Malaysia. Belum kita sebut Asia Tenggara. Belum kita sebut semua satu bumi ini. Bumi yang pertama ini pun sudah cukup besar. Apatah lagi ada 6 lagi bumi yang lain di bawahnya, yang mana jarak antara setiap bumi itu ialah jarak perjalanan 500 tahun. Jarak antara setiap bumi itu ialah jarak perjalanan 500 tahun. Itu baru bumi. Langit pula, kalau kita berada di luar sekarang, kita pandang atas, kita nampak langit yang berwarna biru. Langit yang berwarna biru itu, di mana jua kita berada di atas bumi yang pertama ini, kalau kita pergi Mekah, ataupun kita pergi Madinah, ataupun kita pergi Mesir, Palestin, ataupun Jepun, Australia, Afrika, kita pandang atas, kita masih lagi nampak langit yang berwarna biru itu. Betul? Langit yang berwarna biru itu, ia merupakan langit yang pertama. Betapa besarnya langit yang pertama itu. Di atas langit yang pertama ada 6 lagi langit yang lain, yang mana sama juga jarak antara setiap langit itu ialah jarak perjalanan 500 tahun. Itu langit. Boleh bayang tak tuan-tuan? Dalam hadis tadi Nabi sebut seluruh langit dan bumi ini bila dibandingkan dengan Al-Kursi yang berada di bawah arash, ia hanyalah seperti sebentuk cincin yang dilempar atas padang pasir yang luas. Dan Al-Kursi itu pula bila dibanding dengan arash, Al-Kursi itu pula macam sebentuk cincin yang dilempar atas padang pasir yang luas. Allahu Akbar. Itulah arash yang ia merupakan makhluk yang paling besar dari sudut saiz. Subhanallahil azim. Okey. Maka semua makhluk itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan makhluk. Juga merupakan ciptaan Allah. Apa jua yang berada dalam bumi, yang berada dalam alam,
dan segala perkara yang berlaku dalam alam kesemuanya berlaku dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah sahaja yang mencipta segala sesuatu. Tidak ada pencipta selain daripada Allah, iaitu yang mengeluarkan sesuatu itu daripada tiada kepada ada. Itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata ulama, apabila tak ada pencipta selain daripada Allah, bila dah tak ada pencipta selain daripada Allah, hanya Allah sahaja yang mencipta, maka ini membawa kepada hanya Allah sahajalah yang berhak disembah. Adapun selain daripada Allah itu tak layak dijadikan sebagai sembahan. Bukan Tuhan. Yang lain tu bukan Tuhan. Maka natijah kepada dua-dua tafsiran ulama tentang makna la ilaha illallah membawa kepada hanya Allah sahaja Tuhan. Tidak ada selain Allah yang mencipta. Hanya Allah sahaja Tuhan yang berhak disembah. Adapun selain daripadanya itu bukan Tuhan dan tidak layak disembah. Itu makna la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kita sembah, antara sifat Allah ialah wahdahu la syarikalah, iaitu tidak ada sekutu baginya. Tidak ada Tuhan lain selain daripadanya. Tidak ada Tuhan, tidak ada hanya Allah sahaja Tuhan bagi alam ini. Tidak ada selainnya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, dia antara sifatnya ialah dia ada tanpa permulaan dan tanpa pengakhiran. Tak macam kita. Kita ni ada permulaan, betul? Bila kita diciptakan barulah kita ada. Sebelum tu kita tiada. Adapun Allah tak ada permulaan. Allah, kewujudan Allah itu tak didahului dengan ketiadaan. Dia ada tanpa mula. Dan Allah juga tidak ada pengakhiran. Dia tak akan binasa. Tak macam kita. Kita akan binasa. Kita akan mati. Allah Subhanahu wa taala tak akan binasa. Tidak ada mula dan tidak ada akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala, dia merupakan pencipta bagi segala sesuatu. Dia tak sama dengan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai', dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Mafhumnya, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala, dia yang menciptakan cahaya, dia tak sama macam cahaya. Dia yang menciptakan kegelapan, dia tak sama dengan kegelapan. Allah yang menciptakan manusia, Allah tak sama dengan manusia. Allah yang menciptakan malaikat, Allah tak sama dengan malaikat. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jisim-jisim yang besar seperti gunung, Allah tak sama dengan jisim yang besar. Allah yang menciptakan jisim-jisim yang kecil seperti semut dan habuk, Allah tak sama dengan jisim-jisim yang kecil. Allah yang menciptakan jisim-jisim yang kasar, yang kita boleh pegang dengan tangan kita, seperti dinding, batu, pokok dan sebagainya, Allah tak sama dengan jisim yang kasar. Allah bukan jisim yang kasar yang kita boleh pegang dengan tangan. Allah yang menciptakan jisim yang lembut, yang kita tak boleh pegang dengan tangan kita, seperti udara. Udara kita boleh rasa, tapi kita tak boleh sentuh, betul? Ia jisim latif, jisim yang halus. Sama juga dengan cahaya. Cahaya ni kita boleh nampak, tapi kita tak boleh sentuh. Ada tak orang sentuh cahaya? Kalau kita pegang tu, itu bukan cahaya, itu mentol. Kita bukan pegang cahaya, kita pegang mentol. Cahaya itu jisim yang halus, tak boleh dipegang. Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan jisim yang lembut, yang tak boleh dipegang, Allah tak sama dengan jisim yang lembut. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jisim, dia bukan jisim, dia tak sama dengan jisim. Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan segala sesuatu. Dan ulama ajar kita satu kaedah tentang ini, bahawa Allah tak sama dengan segala sesuatu. Ulama kata, apa sahaja yang tergambar dalam fikiran kita, Allah tak sama dengan perkara itu. Kita kena ingat kaedah ni sampai bila-bila. Apa jua yang tergambar dalam fikiran, Allah tak sama dengan perkara itu. Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan segala sesuatu.
Akal fikiran kita ni tuan-tuan, ia cuma boleh menggambarkan makhluk, ciptaan. Benda-benda yang kita pernah tengok ataupun gabungan perkara-perkara yang kita pernah tengok. Itu yang kita boleh gambarkan dalam fikiran. Adapun Allah tak sama dengan segala sesuatu, maka Allah tak boleh digambarkan dalam fikiran kita. Dan Allah Subhanahu wa taala, dia yang menciptakan segala sesuatu, dia tidak memerlukan sesuatu pun daripada makhluk. Allah yang menciptakan manusia dan malaikat, Allah tidak perlukan kepada manusia dan juga malaikat. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, syurga dan juga neraka, Allah tidak memerlukan kepada langit dan bumi, syurga dan juga neraka. Allah yang telah menciptakan arah yang 6, arah atas, arah bawah, arah depan dan belakang, arah kanan dan juga kiri, Allah tidak perlukan kepada arah yang 6. Allah juga yang menciptakan semua tempat, syurga dan neraka, langit dan bumi, masjid-masjid, rumah-rumah. Secara hakikinya siapa yang menciptakannya? Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tempat, dia tidak perlukan kepada tempat. Kalau buka kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita akan dapati ulama sebut satu ibarat, iaitu Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Iaitu Allah itu bukan berada di satu tempat, dan Allah juga bukan berada di semua tempat. Tidak. Allah tu bukan berada di dalam Kaabah, bukan. Allah bukan berada di dalam masjid, tidak. Allah bukan berada di atas bumi. Allah bukan berada di atas langit ataupun duduk di atas arasy, tidak. Allah bukan berada di satu tempat. Dan Allah juga bukan berada di semua tempat, tersebar di semua tempat. Dalam rumah ada, dalam masjid ada, dalam longkang ada, dalam tandas ada, tak. Allah Subhanahu wa taala tidak tersebar di semua tempat, bukan berada di mana-mana tempat. Yang betul, apakah ia? Yang betul ialah Allah Taala ada tanpa bertempat. Iaitu bukan di satu tempat dan bukan di mana-mana tempat. Ini yang betul. Ini akidah umat Islam. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para ulama daripada zaman salaf sampailah zaman khalaf, zaman kita sekarang. Jadi ini sedikit sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya sebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu kita syarah tadi makna syahadah yang pertama. Panjang lebar kita syarahkan. Okey, makna syahadah yang kedua. Itu pun saya syarah panjang tadi, itu pun baru secara ringkas sahaja. Kalau kita nak syarah lagi detail, ada banyak lagi perbahasan. Kita akan syarah sifat 20 ke semuanya. Okey, makna syahadah yang kedua, makna Muhammadur Rasulullah ialah kita bersaksi bahawasanya lelaki yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi, yang baginda daripada bangsa Arab, daripada kabilah Quraisy, baginda ialah hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini secara ringkas tentang makna Muhammadur Rasulullah. Azan dulu, kita bagi laluan azan dan kita sambung sedikit selepas azan insya-Allah taala. Baik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Okey, kita dah sebut dah makna dua kalimah syahadah. Kemudian kita tengok lagi apa yang Nabi sebut dalam hadis ini. Nabi kata wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan bahawasanya Nabi Isa ialah hamba Allah dan rasulnya. Yang ni tuan-tuan, keyakinan kita, keyakinan orang Islam tentang Nabi Isa, kita meyakini bahawa Nabi Isa baginda ialah hamba Allah, ciptaan Allah, dan dalam masa yang sama baginda ialah rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan golongan Nasrani ataupun Kristian, mereka ini keyakinan mereka tentang Isa, mereka kata, sebahagian mereka kata Isa ialah Tuhan. Ada yang kata Isa ialah Tuhan, dan ada yang kata Isa ialah anak kepada Tuhan. Jadi ini bercanggah dengan keyakinan orang Islam. Keyakinan Islam, kita meyakini Nabi Isa itu bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Nabi Isa itu ialah hamba Allah, ciptaan Allah, tetapi dia ialah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita tentang Nabi Isa alaihi salam.
Kemudian wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kita dah sebut dah syarahan dia apa tadi. Wa ruhun minhu, iaitu ruh Nabi Isa ialah ruh yang mulia yang diciptakan oleh Allah. Dekat sini tuan-tuan, bagi siapa yang boleh bahasa Arab sikit-sikit, wa ruhun minhu dekat sini tak boleh diterjemahkan sebagai ruh Nabi Isa itu adalah daripada Allah, iaitu dengan makna ruh Nabi Isa itu adalah sebahagian daripada zat Allah. Kita boleh terjemahkan macam tu. Ruh Nabi Isa itu bukan sebahagian daripada zat Allah, ataupun bukannya Allah itu satu cahaya dan bukannya Allah tu satu roh dan Nabi Isa itu rohnya adalah sebahagian daripada roh Allah. Tak. Bukan ini makna wa ruhun minhu. Bahkan wa ruhun minhu di sini diterjemahkan ataupun ditafsirkan oleh ulama sebagai ruh Nabi Isa itu ialah ruh yang mulia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita tahu, Allah tu tak sama dengan segala sesuatu. Maka tak ada sesuatu pun yang terpisah daripada Allah. Kerana sesuatu yang terpisah dari sesuatu yang boleh terpisah daripadanya itu adalah jisim. Hanya jisim sahaja yang boleh terpisah daripadanya sesuatu. Adapun Allah bukan jisim, maka tak ada sesuatu yang terpisah daripada Allah. Dan Allah tu bukan roh. Okey. Kemudian wal jannata haqq wan naru haqq, dan syurga itu benar dan neraka itu benar. Wajib kita beriman dengan adanya syurga dan neraka. Syurga dan neraka ini ciptaan Allah. Syurga ialah satu tempat yang Allah ciptakan sebagai balasan baik kepada orang yang beriman. Adapun neraka ialah tempat yang Allah ciptakan sebagai balasan buruk kepada orang-orang kafir. Dan kedua-dua syurga dan neraka ini ianya telah pun diciptakan, telah ada sekarang. Syurga berada di atas langit yang ketujuh dan neraka pula berada di bawah bumi yang ketujuh. Dan syurga dan neraka kedua-duanya kekal, tidak akan binasa. Maka orang yang beriman akan masuk ke dalam syurga dan kekal selama-lamanya. Adapun orang kafir akan masuk ke dalam neraka dan kekal selama-lamanya. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, iaitu Allah akan masukkan orang yang beriman ke dalam syurga walaupun dia pernah melakukan dosa-dosa besar. Kat sini tuan-tuan, ini dalil bagi ahlu sunnah wal jamaah bahawasanya orang yang membuat dosa-dosa besar sedangkan dia orang beriman, dia ni tidak jatuh dalam kekufuran. Orang yang semata-mata melakukan dosa besar tanpa dia menghalalkan dosa tersebut ataupun tanpa dia ingkar ataupun mendustakan Al-Quran, maka dia tidak terkeluar daripada agama Islam. Contoh, orang yang meninggalkan puasa fardu kerana malas, bukannya kerana dia ingkar tentang kewajipan puasa, tidak. Maka orang itu dia jatuh dalam dosa besar. Dia jadi Muslim tapi Muslim yang fasik, yang melakukan dosa besar. Bukannya dia terkeluar daripada agama Islam. Ada satu kelompok yang terkeluar daripada fahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang dinamakan sebagai golongan Khawarij. Khawarij ada banyak pecahan, tapi antaranya ialah Khawarij Al-Baihasiyah. Khawarij Al-Baihasiyah. Mereka kata apa? Mereka kata siapa yang melakukan dosa besar, orang Islam yang lakukan dosa besar, mereka ini terus jatuh dalam kekufuran. Ini bercanggah dengan fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kita meyakini orang Islam yang buat dosa besar, yang dia tidak menghalalkan dosa tersebut, maka dia jatuh dalam dosa besar, tidak terkeluar daripada agama Islam, masih lagi dikira sebagai Muslim, tapi Muslim yang fasik. Maka hadis ini merupakan dalil kita, dalil Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini penolakan kepada golongan Khawarij yang kata siapa yang buat dosa besar itu jatuh dalam kekufuran, terkeluar dia daripada agama Islam. Maka ini poin yang penting dalam hadis ini yang kita perlu faham. Okey, sekarang saya akan sebutkan apakah amalan yang saya kata di awal tadi, siapa yang beramal dengannya dia akan masuk ke dalam syurga tanpa azab. Okey. Hadis ini tuan-tuan dan puan-puan ada banyak tafsiran.
hadis yang sama ni ada banyak tafsiran. Tafsiran yang kedua yang saya akan sebutkan, ia berkaitan dengan amalan itu. Kata ulama, barang siapa yang membaca lafaz-lafaz yang ada dalam hadis ini, yang ia dinamakan sebagai lafaz asy-syahadah al-khassah. Nama lafaz itu ialah lafaz asy-syahadah al-khassah. Siapa yang membaca lafaz ini setiap hari, iaitu bacaannya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minh wal jannata haqq wan naru haqq. Sampai sini saja. Sampai sini ia dinamakan sebagai lafaz asy-syahadah al-khassah. Siapa yang membaca lafaz ini setiap hari tanpa miss, setiap hari, insya-Allah taala Allah akan kurniakan kepadanya taufik untuk beramal soleh dan meninggalkan dosa-dosa besar. Siapa yang tidak ada dosa besar, kalaupun dia buat dosa kecil, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa tersebut. Kerana warid dalam Al-Quran, mafhumnya barang siapa yang menjauhi dosa-dosa besar, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kecilnya. Maka siapa yang menjauhi dosa besar, tak buat dosa besar, dan dosa-dosa kecil pula diampunkan, tak ada dosa kecil, kalau dia mati dalam keadaan beriman, maka di akhirat kelak pasti dia akan masuk ke dalam syurga tanpa azab. Inilah fadilat membaca lafaz asy-syahadah al-khassah. Okey. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan, saya akan baca sekali lagi dan tuan-tuan dan puan-puan ulang selepas saya. Boleh? Boleh sekali je. Okey. Lillahi ta'ala. Saya baca sikit-sikit, kemudian tuan-tuan ulang selepas saya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minh wal jannata haqqu wan naru haqqu. Baca lafaz ini setiap hari sekali selepas subuh. Setiap hari sekali selepas subuh. Boleh hafal sekali sekali ulang. Ataupun nanti sebab saya ada baca ni dalam WhatsApp, nanti saya kongsi kepada Haji Adnan. Mungkin Haji Adnan boleh kongsikan kepada yang lain. InsyaAllah boleh. Okey. Ataupun kalau nak saya tulis pun boleh insya-Allah taala lepas solat insya-Allah. Okey, maka sampai sini sahaja. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kulla khair. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, mempermudahkan segala urusan kita, murahkan rezeki kita, kurniakan kepada kita kesihatan yang baik, sembuhkan mereka yang sakit di kalangan kita dengan kesembuhan yang sempurna dan segera. Mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu kita dan kurniakan kepada kita kefahaman dalam agama. Mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita husnul khatimah dan himpunkan kita di dalam syurga kelak bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang kita kasih dan cintai. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah.